Dan sebahagian pun dalam konteks itu, kalau dah start berhutang, kalau dah start buat bisnes sekali, boleh putus sahabat. Salah satu nikmat yang paling mahal dalam hidup ni adalah apabila kita ada seorang sahabat yang kita panggil dia sahabat sejati. Sekarang ni kita hidup di zaman yang susah. Kita nak tahu siapakah yang sebenarnya kita boleh percaya untuk kita luahkan masalah kita. Kita boleh percaya dia waktu kita susah, yang boleh jaga rahsia kita. Sebahagian kawan-kawan yang paling kita sayang dan rapat ni kebanyakannya waktu kita kenal sejak kecil. Sewaktu kita sekolah, kita kawan mungkin di kampung, waktu kita belajar sekolah rendah. Ini kawan-kawan yang kita bersahabat ni tidak ada kepentingan apa-apa. Walaupun kadang-kadang kawan yang dah lama tak kontak, tiba-tiba dia kontak, kita berdebar juga. Kok dia ada nak jual produk ke, dia nak jual servis apa-apa ke, sebab tiba-tiba call. Tapi sebahagian kita ni memang kalau kita lihat, kawan yang paling kita dekat, segala masalahnya kita curahkan pada dia, itu sangat susah nak jumpa. Dan sebahagian pun dalam konteks itu, kalau dah start berhutang, kalau dah start buat bisnes sekali, boleh putus sahabat. Sebab tu Profesor Dr. Hamka, dia pernah sebut dalam satu buku dia kata special sebenarnya bila ada sahabat sejati ni. Sebab ada benda-benda yang kita boleh sembang dengan kawan sejati ni, ahli keluarga pun kita tak share, kita tak buka cerita-cerita tu. Sebab tu dalam hidup Nabi SAW, sebagai seorang manusia yang paling agung, Allah SWT bawakan seorang sahabat yang sejati, yang bukan hanya bersahabat sejak Nabi SAW mendapat wahyu dan dilantik menjadi Rasul, tapi sebelum itu pun persahabatan mereka bermula sejak usia remaja, usia kanak-kanak, iaitulah Abu Bakar As-Siddiq. Seorang sahabat yang digelar Siddiq kerana dia sentiasa 100% membenarkan apa sahaja Nabi SAW sebut, buat, perkatakan. Dia memang takkan ragu-ragu walaupun sedikit. Ada satu kisah yang menarik bagaimana Abu Bakar ni sanggup berkorban apa sahaja untuk Nabi SAW. Waktu zaman Nabi dan Abu Bakar di Mekah, zaman tu sangat kontroversi. Kalau ada sebut tentang Islam sikit, nampak sikit macam nak pergi mengajak orang masuk Islam, mereka akan dipukul, mereka akan diserang. Ada satu hari tu Nabi SAW waktu tu dalam keadaan lemah, baru kematian Abu Talib dan tidak ada perlindungan. Nabi sedang duduk dekat dengan Kaabah, tiba-tiba gangster-gangster Quraisy ni datang dan cari masalah. Dan mereka provoke, dan Nabi pesan dekat para sahabat, kata siapa pun provoke, jangan balas, sebab mereka provoke nak dapat modal supaya mereka boleh bantai kita habis-habisan. So kalau orang provoke, jangan lawan. Tapi apabila Abu Bakar melihat mereka provoke lebih, dia asak lagi lebih, dia mula start pukul Nabi, ludah di wajah Nabi, Abu Bakar dah tak boleh sabar, dan dia tahu kalau dia masuk campur, dia akan jadi bahan. Orang akan pukul dan bantai dia semau-maunya. Tapi Abu Bakar sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat yang sanggup berkorban nyawa pun untuk Nabi SAW, dia masuk dan dia tepis, dia lawan, dia tak bagi, dia ambil sebahagian penumbuk yang sepatutnya hinggap di wajah Nabi yang mulia SAW sampai di wajah Abu Bakar. Dan keadaan menjadi huru-hara. Ada sahabat lain yang tarik bawa Nabi keluar daripada kawasan tu, tapi mereka tak dapat tarik keluar Abu Bakar kerana terlalu ramai yang datang pukul Abu Bakar Siddiq. Mereka lanyak Abu Bakar radhiyallahu an sehingga terlantar dan orang sangka dia sudah mati. Dan dulu waktu tu hanya kabilah yang sama boleh datang dan bawa keluar Abu Bakar ni. So kawan-kawan kabilah daripada Abu Bakar ni datang dan bawa keluar Abu Bakar, hantar ke rumah Abu Bakar dalam keadaan mereka ingat Abu Bakar dah meninggal. Dalam sirah diceritakan wajah Abu Bakar bengkak sampai tak nampak wajah dah, sebab dipukul. Dan ayah kepada Abu Bakar dan ibu kepada Abu Bakar duduk menanti dengan penuh debaran, bangun ke tak bangun anakku ni. Dan apabila Abu Bakar mula sedar, perkara pertama yang Abu Bakar tanya, inilah dia sahabat sejati, sahabat yang takkan boleh dia lupakan Nabi SAW walau sedetik. Dia tanya yang pertama, dia kata, mana Nabi Muhammad SAW? Ayah dan ibu dia kata, sabar, minum dulu, ya pun, bangun dulu, sabar, kamu tu balik lebam macam ni.
apa dia cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, tak, aku takkan berganjak selagi aku tak jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak tengok bagaimana keadaan dia. Sebab dia berdebar, dia tak fikir dia jadi apa pada diri dia, dia fikir apa jadi pada sahabat dia. Lalu Abu Bakar dipapah, dibawa ke rumah Arqam Ibn Abil Arqam. Di rumah tu Nabi SAW berada menanti, dan apabila mereka dua melihat bertentang mata, Abu Bakar dan Nabi SAW berpelukan menangis. Dan ini satu ikatan yang cukup luar biasa, pengorbanan seorang sahabat. Ibu kepada Abu Bakar waktu tu belum masuk Islam pun lagi, tapi dia tengok betapa kasihnya anaknya kepada sahabatnya tu, malah ibunya masuk Islam waktu tu. So Allah bagi hadiah juga kepada Abu Bakar disebabkan dia berkorban untuk kawan tu, kepada sahabat yang paling setia dan paling sejati. Allah hadiahkan kepada Abu Bakar, ibunya juga mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Daripada kisah persahabatan antara Nabi SAW dan juga Abu Bakar ni, kalau kita boleh belajar satu benda, ialah apabila ada orang datang dan sebut benda-benda yang meragukan tentang Nabi atau meragukan tentang Abu Bakar di belakang sahabat tersebut, kedua-dua mereka tak pernah berganjak, tak pernah ragu-ragu, kerana kepercayaan mereka utuh. Dan kepercayaan itu dipatri dengan kesanggupan kedua-dua sahabat ini berkorban antara satu sama lain. Sebab tu kalau kita lihat dalam hijrah pun, ketika Nabi dan Abu Bakar duduk dalam gua yang sempit, keluar kala jengking daripada lubang, Abu Bakar letakkan kakinya menutup lubang tersebut, disengat. Dia tahan sakit tu sebab dia tak nak kejutkan Nabi SAW, sehingga menitis air matanya jatuh di atas pipi Nabi SAW. Kemudian Nabi terjaga, dan baru Nabi tahu Abu Bakar sanggup menutup lubang tu sebab dia nampak kala jengking dan dia tak nak kejutkan Nabi SAW. Itu adalah manifestasi pengorbanan apabila kita nak patrikan satu persahabatan yang sejati. Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita seorang sahabat yang baik dan terpercaya seperti Abu Bakar, dan kita juga menjadi seorang sahabat yang sanggup berkorban dan mempertahankan sahabat kita seperti Abu Bakar. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kita semua perlukan sahabat sejati dalam mengharungi dengan keadaan dunia yang semakin tidak menentu, ekonomi yang getir. Tapi ya, sebagai sahabat kita ada tanggungjawab. Kita tak boleh ambil kesempatan. Kita sebut tadi ada orang dia pakai kita kawan lama dah, dia minta duit, dia minta hutang, kemudian dia ambil kesempatan. Ini semua merosakkan persahabatan dan menyebabkan makin ramai yang tak mampu dan tak sanggup berkorban sebab takut nanti putus sahabat. Sampai ada orang kata, aku lebih rela tak bagi kau pinjam apa-apa atau tolong apa-apa sebab aku takut nanti yang terkorban tu, kalau duit je tak apa, tapi yang terkorban tu nanti adalah persahabatan kita. Jadi kita renung balik dalam hidup kita ni, bagaimana sikap kita dengan sahabat. Siapakah dia seorang sahabat yang kita sanggup berkorban untuk kesenangan dia, untuk keselamatan dia. Dan kalau kita tahu, kita ada wajah tu yang terbayang di mata kita, di fikiran kita ketika kita menyebut ni, doakan sahabat itu dan lakukan semua perkara yang perlu supaya hubungan persahabatan ini berjaya dijaga, dipertahankan, sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir, dan moga-moga nanti kita terus bersahabat di syurga Firdaus yang tertinggi. Moga-moga Allah SWT rezekikan kita semua sahabat sejati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.